KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza, nutritionist, pakar pemakanan anda. Kita dah pun, orang kata dah nak masuk seminggu dah berpuasa. Macam mana adik-adik semua, berpuasa tak? Kita hari ni dalam episod sarapan sihat, tapi sebenarnya kita boleh juga jadikan sahur sihat. Itulah hari ni saya nak perkenalkan satu menu yang orang kata sangat sesuai, lagi-lagi waktu sahur yang kesuntukan masa. Tapi yang penting seimbang dan juga bernutrisi. Apa menu yang kita nak sediakan tu? Hari ni kita nak sediakan tortilla ikan. Macam mana nak buat tortilla ikan ni kan? Tak apa, saya akan kongsi kejap lagi. Tapi hari ni saya nak jugalah orang kata kongsikan tips-tips macam mana nak bangunkan anak kita sahur ni. Sebab saya tahu inilah struggle, kesusahan, kepayahan ibu bapa. Sebab kita tahu kita nak galakkan anak-anak kita berpuasa, tapi risau kan bila mereka tak dapat bersahur. Sebab sahur ni merupakan sangat penting untuk membekalkan bukan saja tenaga tapi nutrisi anak-anak kita supaya dia boleh berpuasa dengan orang kata tak berlapar, dengan gembira, dengan tak stres. Ini pun sangat mempengaruhi jugalah emosi mereka ketika berpuasa. Sebab itu sangat penting kita pastikan anak-anak kita bersahur. Pertama sekali kita perlulah boleh ajak anak-anak kita tidur lebih awal. Lepas saja tarawih, mungkin kita boleh tidur terlebih dahulu supaya kita boleh bangun. Kita boleh bangun awal dan kejutkan anak kita bersahur. Tapi ada yang tanya saya, boleh tak Puan Syaza kalau kita makan dulu? Kita sahur awal lah kiranya. Lepas tu kita tidur. Sebenarnya kita tak galakkan sahur sebelum tidur. Kerana kita perlukan tenaga yang daripada sahur ni untuk hari keesokan harinya. Jadi lama lagi. Jadi ini akan menyebabkan bukan saja kenaikan berat badan, tapi ini pun boleh menyebabkan anak kita lapar sebelum waktu berbuka lagi. Sebab waktu tu lebih panjang. Waktu berpuasa tu akan jadi lebih panjang. Okay, sebaiknya kita waktu sahur kita tu memang pada waktu sahur. Lagi orang kata lagi lewatkan lebih baik. Okay? Yang kedua, selain kita galakkan anak kita tidur lebih awal, kita juga bolehlah sediakan makanan-makanan kegemaran mereka pada waktu sahur. Bukan je waktu buka je. Sebab kadang-kadang biasalah waktu buka ni nak makan apa kan. So pastikan juga waktu sahur ni buatkan mereka tu tunggu-tunggu. Mak kita nak masak ni, nak masak tu. Kadang-kadang bila kat sekolah bercerita kan anak kita ni kat kawan-kawan dia. Jadi akan lebih excited, akan jadi lebih seronok untuk bangun sahur. Dan yang pastinya kita galakkan juga sahur tu beramai-ramai lah, berjemaah, janganlah sendiri-sendiri. Yang itu pun akan mengeratkan juga silaturahim antara keluarga. Gunakan kesempatan bulan Ramadan ni bukan untuk saja mendapat pahala, tapi juga untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga kita. Okey, dah panjang dah. Orang kata tertazkirah pula kan. Tak apa, hari ni saya nak cerita menu sebenarnya. Jadi macam mana kita nak sediakan kita punya tortilla ikan ni? Apa bahan-bahannya dan macam mana cara penyediaan? Sebab tu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah kupaskan dah apa tu tentang tips-tips macam mana kita nak galakkan anak-anak kita bersahur. Lagi-lagi baru nak start mula belajar macam mana nak berpuasa. Jadi inilah kita kata peranan penting ibu bapa untuk
menggalakkan anak-anak kita berpuasa dan terutamanya menggalakkan anak kita bangun sahur. Jadi inilah antara saya nak kenalkan salah satu jenis sahur yang mudah untuk kita sediakan. Mak-mak kan bangun pagi kadang-kadang rushing lah, terkejar-kejar sana sini, tak sempat nak buat sahur, nak siapkan sahur. Sebab itulah hari ni kita nak tunjukkan satu menu yang cukup mudah. Mudah, lepas tu orang kata berkhasiat. Itu yang paling penting. Okey, jadi apa yang kita nak sediakan hari ni? Hari ni kita nak sediakan tortilla ikan. Selalunya kita cakap tortilla daging lah kan, ayam. Tapi jarang-jarang kita nak sediakan tortilla ikan. Yang pertama sekali ialah mestilah tortilla. Tortilla ni kita boleh beli saja di pasar raya. Pasar raya kecil, pasar raya besar pun adalah kebanyakannya. Okey, jadi bahan yang kedua, memang kita perlukan ikan. Dan nama pun tortilla ikan, semestinya kita perlukan ikan. Okey, apa perbezaan antara ayam, daging, ikan? Kita nampak perbezaan yang ketara dari segi lemak. Kandungan lemak dia yang berbeza. Okey, kalau ayam dan daging, satu hidangan dia boleh memberikan kita lebih kurang 4 ganda. 4 kali ganda kandungan lemak berbanding dengan ikan. Lagi satu, lemak yang terkandung dekat ikan ni adalah sejenis lemak baik. Kita kena tahu kita sebenarnya ada berbagai jenis lemak, iaitu lemak baik, lemak tak baik, iaitu lemak tepu, lemak trans, lemak tak tepu, macam-macam lah. Jadi untuk ikan ni dia tergolong kepada lemak tak tepu, iaitu polyunsaturated fat yang kita panggil omega 3. Omega 3 ni banyak manfaat dia, terutamanya untuk anak-anak kita yang sedang membesar. Kita biasalah bila kita teringat omega 3, kita mesti teringat minyak ikan. Mesti teringat minyak ikan. Kita nak bagi anak-anak kita suplemen tambahan dan sebagainya. Tak ada masalah, tapi lebih baik kalau kita memberikan anak kita ikan sebenar daripada diet sendiri. Yang kedua, ada kajian juga menunjukkan bahawa kandungan ataupun kandungan omega 3 dan juga ikan ni dia membantu mengelakkan atau mengurangkan masalah asma kepada anak-anak kita. Kita tahulah selalunya kebiasaan kanak-kanak memang mudah untuk terkena masalah asma. Ikan ni boleh katakan sumber protein yang berkualiti. Kita panggil lean protein, daging putih yang memberikan kualiti protein yang tinggi, iaitu lebih kurang satu hidangan ikan boleh memberikan kita lebih kurang dalam 7 gram protein. Yang ini saya sediakan dalam 2 keping bersamaan dengan 14 gram protein. Banyak tu. Bila kita sebut je pasal protein, mesti kita teringat kan, protein ni memang bantu untuk meningkatkan jisim otot pada anak-anak kita yang sedang membesar. Seterusnya, kenalah ada kita punya sumber lemak. Sebenarnya ikan ni pun dah pun mengandungi lemak. Lepas tu jangan lupa kita punya tips kita, iaitu suku-suku separuh, untuk pastikan kita punya sajian tu seimbang. Sebab itulah kita ada karbo tadi, kita ada protein, kita ada lemak, dan kenalah ada serat. Jadi serat kita hari ni kita pilih daun salad. Okey, kita ada daun salad. Lepas tu kita ada juga tomato, kita ada juga lemon. Saya dah banyak kali dah cerita tentang pelbagaikan warna dalam kita punya makanan. Sebab itulah kita ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Ingat tak hijau ni apa? Hijau ini ataupun daun salad memberikan kita punya sumber serat, kita punya vitamin, kita punya minerals. Kan lagi-lagi kalau ada masalah, orang kata anak kita yang susah nak membuang air besar, kan ada masalah penghadaman, pastikan
keperluan serat dia mencukupi. Yang kedua, kita pilih tomato. Bukan saja dia mempunyai orang kata MSG semula jadi, memberikan rasa umami yang semula jadi, tapi dia pun memberikan pelbagai manfaat, iaitu dia mengandungi lycopene. Lycopene ni adalah sejenis lah kita kata antioksidan yang sangat bagus untuk mata, sangat bagus untuk kulit dan juga membantu kita mengawal kita punya stress, anxiety. Anak-anak kalau stress kan, peperiksaan dan sebagainya, pastikan ada sumber lycopene dalam diet harian dia. Okey, itu kita punya dah warna hijau, dah ada warna merah. Seterusnya kita ada lemon. Okey, lemon ni sebenarnya tujuan kita masukkan ialah kita nak kurangkan rasa hanyir sebenarnya dalam ikan kita. Jadi okeylah anak-anak kita lebih senang, mudah untuk menerima rasa ikan tersebut. Selain pada tu, bila kita tengok je warna kuning ni, mesti apa yang terlintas kebiasaannya ialah vitamin C. Yes, vitamin C dalam lemon ni dapat meningkatkan imunisasi badan anak-anak kita. Lagi-lagilah sekarang ni kan waktu wabak COVID-19 ni, lagilah anak kita risau kan pergi ke sekolah dan sebagainya. Sebab itulah kita bekalkan sedikitlah dalam diet kita vitamin C semula jadi. Okey? Dah kata dah ada semua, karbohidrat, dah ada protein, dah ada serat. Tapi mestilah kan ada perasa kan? Takkanlah tak ada rasa kan? Walaupun nak kata sihat, of course kita perlukan perasa. Tapi kita galakkan pilih perasa yang lebih semula jadi. Okey? Yang pertama sekali, kita gunakan kandungan iaitu lada hitam, black pepper. Sesuailah untuk kita mak-mak pun kan nak rasa orang kata sedikit pedas dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak macam rasa macam tak sesuai dan tak suka, boleh ikut cita rasa masing-masing, nak letak banyak mana, tak ada masalah. Sebab kandungan rempah macam lada hitam ni, kalori dia sangat, orang kata kita tak payah pandang lah, sangat sedikit. Okey, yang seterusnya kita gunakan mayonis. Mungkin ada yang terfikir, tak ada garam ke kan Puan Syazah? Okey, sebenarnya tak perlu, sebab kita gunakan mayonis. Mayonis, kenapa saya pilih mayonis kan? Okey, antara banyak-banyak jenis orang kata perasa lah, sos-sos dan sebagainya, sebaiknya lah kita pilih mayonis kerana dia dibuat daripada telur. Kita tahu kan telur ada banyak manfaat, ada protein kan, ada extra protein dah dekat sini. Lepas tu dia boleh juga memberikan kita lutein dan zeaxanthin. Jadi lengkap dengan nutrisi selain daripada memberikan rasa. Okey, yang ni dalam satu sudung untuk seorang dah pun mencukupi. Jadi saya dah tunjukkan cara-cara semua kan, semua bahan-bahan macam mana nak buat ni. Sebab itu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Sekarang kita nak cerita pula berapa sukatan dan macam mana nak buat kita punya tortilla ikan pada hari ini. Okey, berapa banyak kita perlukan? Okey, kalau untuk seorang cukuplah sekadar 1 keping tortilla. Yang ini kita pilih tortilla whole meal. Semestinya lah lagi baik daripada tortilla yang biasa. Kenapa? Sebab perbezaan utama, tak kisahlah tortilla ke roti ke kan, roti putih biasa ke, perbezaannya ialah dari segi kandungan serat. Kandungan serat
roti wholemeal ni kebiasaannya lebih tinggi. Dia punya vitamin dan minerals pun lebih tinggi. Tapi dari sudut kalori lebih kurang sama sahaja. Sebab itulah kita walaupun makan roti wholemeal sekalipun masih perlu jaga sukatan. Jadi untuk seorang cukuplah 1 keping. Kalau untuk 2 orang 2 keping. Okey. Untuk ikan, macam mana kita nak, orang kata nak measure, macam mana kita nak ukur berapa banyak kita boleh makan ikan ni. Okey, kalau kita dalam pinggan, kita boleh ukur dari segi kita punya ikut sukatan tapak tangan, ataupun kalau ikut pinggan kita boleh ikut suku pinggan. Satu tapak tangan ni sama dengan 1 hidangan, ataupun sebabkan saya guna filet, dori punya filet, kita perlukan 1 keping filet untuk seorang makan. Jadi yang ini saya sediakan 2 keping filet. Lepas tu kita punya serat. Berapa banyak? Ingat tak? Okey, kita punya serat macam biasalah, kita perlukan separuh pinggan ataupun saiz 2 cekuk tapak tangan untuk pastikan serat kita mencukupi. Campurlah, kita ada 2 jenis kan. Jadi 2 jenis ni perlulah cukup tapak tangan ataupun bersamaan dengan separuh pinggan. Okey. Untuk lemon ni, sebab kita hanya orang kata nak bagi perasa lah, masam-masamkan banyak pula, terlebih masam tak nak makan pula anak kita kan. Just untuk bagi rasa masam sikit dan dapat orang kata dapat menutup rasa honey ikan tu tadi. Yang ni kita perlukan dalam 1 sudu teh, 2 sudu teh, ikut cita rasa masing-masing. Okey, kalau untuk mayonis pula, kan saya dah cakap tadi kan, mayonis ni antara orang kata sos ataupun dressing lah yang lebih sihat berbanding dressing lain, kerana dia diperbuat daripada telur. Lagipun sebab itulah saya selalu cakap juga, cara untuk kita pastikan pilihan yang lebih sihat ialah dengan bandingkan. Kalau dari segi mayonis, apa yang kita orang kata titik beratkan ialah kandungan sodium, iaitu kandungan garam. Pastikan tengok dekat belakang, compare, bandingkan antara jenama. Sebaiknya pilih yang mengandungi sodium yang lebih rendah. So yang ini berapa banyak? Untuk seorang makan 1 sudu, untuk 2 orang makan 2 sudu. Okey. Sama juga macam black pepper ni, dia sebenarnya ikut cita rasa masing-masing. Macam saya selalunya dalam secubit 2 dah cukup lah. Kalau anak kita macam tak tahan black pepper ni, boleh letak sikit je. Kalau rasa macam tak puas, sama ada boleh letak black pepper, letak cili pun boleh, tak ada masalah. Yelah, kita orang Malaysia kan, kadang nak cili pun boleh, tak ada masalah. Untuk anak kita bagi black pepper, untuk mak ayah kita letaklah cili pun okey saja. Okey, alright. So macam mana kita nak sediakan ni? Mari saya tunjukkan. Jadi mula-mula kita sebenarnya ikutlah masing-masing punya cita rasa. Macam saya selalunya saya buat potong secara dadu lah. Masing-masing punya cita rasa sendiri. Okey, lepas tu kita ambil kita punya lemon. Kita golek-golekkan dulu untuk orang kata bagi jus dia betul-betul orang kata keluar lah. Okey, kita masukkan ikan kita. Okey, lepas tu kita masukkan pula tomato. Tu kita masukkan kita punya
mayonis dalam lebih kurang, sebabkan yang ni untuk 2 orang makan kan. Jadi dalam 2 sudu. 1 2. Untuk black pepper, ikut cita rasa masing-masing. Saya dalam secubit 2 je lah. Macam tu. Okey, last sekali kita masukkan kita punya jus lemon. Dan gaulkan. Seterusnya kita nak lipat kita punya tortilla, nak siapkan kita punya tortilla. Okey, so lipat je lah. Kita lipat saja. Ni memang cukup mudah yang kita sediakan. Kita lipat. Dah jadi kita punya tortilla. Okey, jadi siaplah sudah tortilla ikan kita. Sangat mudah kan? Memang sangat mudah dan yang penting berkhasiat. Ingat tak macam mana kita nak tahu kita punya hidangan ataupun sajian kita ni cukup sihat, seimbang dan lengkap? Perlulah ada 3 jenis makronutrisi, iaitu kena ada karbohidrat, kena ada protein, lemak dan juga serat. Lagi-lagi kita nak hidangkan ni waktu sahur, merupakan orang kata memang sangat penting lah kan. Anak-anak kita perlukan tenaga sepanjang hari, jadi memang penting untuk kita hidangkan sajian sahur yang lengkap. Ini tips lah saya nak bagi tambahan. Okey, tips tambahan nak bagi lebih sedap. Ini bergantung juga pada cita rasa masing-masing. Kita boleh bakar dululah kita punya tortilla ni. Kalau kita tak nak gunakan mayonis, boleh je kita nak gantikan dengan cheese. Kepingan cheese tu lebih kurang dalam seorang dalam 1 keping sahaja. Bolehlah, ada anak-anak kan minat nak letak cheese, sebab cheese pun sumber protein, sumber kalsium. Selain daripada mayonis tu pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita bakar pula kan, lagilah orang kata dah nampak cheese tu meleleh. Itulah memang tak dapat dipisahkan lah rakyat Malaysia dengan cheese leleh ni kan. Tapi yang penting jaga sukatan. Boleh ambil tapi jaga sukatan setiap kali kita ambil dalam hidangan kita. Okey, dari segi kalori, berapa banyak kalori ni kan Puan Syazah? Okey, kalori ini memang tak tinggi tapi cukup mengenyangkan. Lebih kurang dalam 280 kalori macam tu. Sesuai lah juga untuk orang kata untuk bukan saja anak kita, untuk yang nak turunkan berat badan pun tak ada masalah. Kita hidangkan ni bersama dengan kurma, kita hidangkan ni dengan susu, itu lebih baik untuk anak kita lah. Boleh menambahkan kalori dan juga tenaga untuk dibekalkan sepanjang seharian berpuasa. Okey, nanti dah cuba menu ni, jangan lupa juga untuk tag saya Syazah Nutritionist di IG dan Facebook supaya dapat memberi manfaat lagi lah kepada orang lain. Selain tu dapat juga tips-tips tambahan di Facebook dan Instagram saya. Okey, jadi jumpa lagi pada minggu hadapan, waktu dan hari yang sama. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.